Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, yang berat sama dipikul, yang ringan di dinding sama, sepakat membawa berkat, asas hidup bermasyarakat, amalkan hidup yang sehat, selamat dunia akhirat. Bersatu kita أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati lagi dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pertama sekali dapat sama-sama kita bertemu dan berkumpul pada malam ini. Dan mudah-mudahan insya-Allah semua kita dalam keadaan yang dipelihara Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan iman insya-Allah dan diberi peluang untuk terus mengekalkan hidayah yang diberi. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan, pada malam ini kita amat-amat rasa bersyukur dan bertuah dalam kesibukan. Mungkin lagi masih dalam suasana mood cuti sekolah, masih lagi dalam suasana sibuk dengan urusan family berkeluarga. Namun rasanya kita sangat-sangat bersyukur kerana kita diberi peluang juga, yang datang daripada utara, daripada selatan, timur, barat. Ada yang datang daripada jauh pun saya dengar, dari seberang tambak pun ada. Alhamdulillah, tujuan kita tidak lain tidak bukan kerana kita meletakkan niat untuk kita mendengar sesuatu yang mudah-mudahan lahir daripada keikhlasan dan keimanan mereka yang ingin membentuk jiwa-jiwa manusia seperti kita yang beriman. Maka pada awal ini saya juga memperingatkan diri saya supaya memperbaharui niat kita, kerana pada majlis malam ini yang kita juga sering adakan, dia ada sedikit kelainan. Saya rasa begitu tersepit dan begitu terhimpit di tengah-tengah ini. Bila di keliling saya, kedua-dua mereka yang tidak asing bagi kita, sumber rujukan kita, murabbi-murabbi kita yang kita sanjungi dan kita hormati, yang saya rasa tak perlu diperkenalkan, tapi oleh kerana adab majlisnya kita memaklumkan juga. Di sebelah kanan saya Tuan Mufti Sahibus Samahah, Tuan Mufti negara Temasek, negara Singapura ini, Sahibus Samahah Dr. Muhammad Fatris Bakara. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Dan juga di sebelah kiri kita sahabat kita, saya dan juga rujukan ramai di kalangan ahli-ahli ilmuwan Islam kita pada hari ini, iaitu Tuan Mufti Wilayah Persekutuan Sahibus Samahah Datuk Dr. Muhammad Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. Ustaz, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan dan puan, pada malam ini kita nak cuba buat dalam bentuk yang santai. Saya pun dipesan oleh Ustaz Fatris sejak awal. Ustaz Zul pun sebut awal-awal, dia kata minta janganlah sangat diulang-ulang istilah-istilah datuk tu, dia kata. Walaupun dia pun hampir jadi datuk juga, tapi tak mengapa, insya-Allah kita akan teruskan seperti biasa. Baik tuan-tuan dan puan, tajuk pada malam ini, sebenarnya tajuk ini sememangnya satu tajuk yang saya rasa memerlukan kebersihan jiwa dan hati untuk kita mendengarnya. Bila kita bercakap tentang sesuatu yang memang sering kita dengar dan berlaku, perselisihan yang kadang-kadang membawa kepada perbalahan, salah sangka, tuduh menuduh dan sebagainya. Tetapi pada malam ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan apa yang akan dikupaskan akan menjadi penawar yang menyejukkan dan menambahkan nilai kebersamaan yang sebenarnya yang lebih untuk kita tonjolkan pada tajuk malam ini.
InsyaAllah. Jadi dengan saya tidak membuang masa, saya rasa saya ingin memberikan terus kepada panel yang pertama sebagai tuan rumah, saya bersamahah Dr. Fadris, untuk memulakan apa sebagai satu mungkin intro. Kita mendengar sebenarnya banyak, kita mendengar banyak apa yang orang bercakap, apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Kumpulan ini, aliran itu, fahaman ini, fahaman itu, kecenderungan ini, kecenderungan itu. Dan kita juga telah mendengar banyak sebenarnya daripada ayat-ayat Al-Quran hal yang sama. Kadang-kadang ia dibincangkan dengan naluri yang berbeza-beza, walaupun ini satu realiti yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Dalam surah Hud contohnya ayat ke-118, Allah SWT menegaskan, walau sya'allahu laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Allah SWT kata, kalau memang Allah nak, memang Allah boleh jadikan kita ni semua satu pattern je, semuanya satu pattern, satu jenis, nak buat yang tu je. Tapi Allah Ta'ala kata wala yazaluna mukhtalifin, sememangnya tabiat kita manusia ni akan terus ada perselisihan. Dan uniknya ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sambung pada ayat berikutnya 119, illa man rahima rabbuk, kecuali mereka-mereka yang mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari sudut apa rahmat tu? Dalam realiti kita berselisih, tetapi ada rahmat, ada kasih sayang Allah. Sepatutnya begitu. Tetapi kadang-kadang realiti kita pada hari ini, kita tengok tuan-tuan perempuan macam tak ada rahmat, berselisih terus, nak bergaduh. Yang ni pun nak kutuk orang ni, yang ni pun nak kata orang ni, yang ni nak label orang yang ni, yang orang sana nak label pula orang yang itu, yang ni pun nak kata dia betul, yang tu pun nak kata dia salah, dan sebagainya. Jadi Ustaz dah berceloteh panjang pula saya ni. InsyaAllah kita serah terus kepada Dr. Fadris memulakan insyaAllah sebagai intro kepada kita. Fadal Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa walah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Jamaluddin Abdul Wahab, dan juga yang saya hormati, yang kita muliakan bersama tetamu kita pada malam ini, Sahibus Samahah Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah, malam ini saya rasa malam yang sangat istimewa, sebab ini kali pertama saya dapat duduk bersama-sama dengan Datuk Zul, ya. Saya nak panggil apa Datuk? Nak panggil Datuk ke, Ustaz ke, Doktor ke? Tapi sebagai adablah kita, oleh kerana pangkat itu telah dikurniakan kepada tetamu kita, pangkat Datuk, kita panggil Datuk jugalah. Walaupun saya tahu Datuk Zul dia tak berapa selesa kalau kita panggil dia Datuk, tapi tak apa, sebagai penghormatan kita kepada tetamu kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Ustaz Jamaluddin telah memulakan bicara. Mukaddimahnya tadi menyebut tentang realiti yang kita hadapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang berhadapan dengan cabaran orientasi yang berbeza, pandangan yang berbeza, mazhab yang berlainan, yang membawa kepada perselisihan. Tapi saya nak mengajaklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai pembuka bicara juga, sebelum kita mendengar lebih lanjut lagi huraian dan penerangan yang akan diberikan oleh tetamu kita, saya nak ajak kita melihat dari sudut yang positif terlebih dahulu. Nanti baru kita bincang tentang cabaran, mungkin masalah, mungkin perkara yang perlu kita atasi. Tapi kita mulakan dengan yang positif dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Umat manusia
memang daripada awal dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu telah berhadapan dengan perselisihan, dengan perbezaan. Ini satu realiti yang kita tidak dapat nafikan. Tetapi apabila datang Islam, risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan risalah yang menyatukan kembali keturunan Nabi Adam alaihi salam. Satu risalah, satu ajaran yang begitu indah, yang sangat istimewa, yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak kita menyedari bahawa kita ini sebagai manusia, di sebalik apapun perbezaan yang mungkin kita miliki di antara kita, hakikatnya ialah kita ini adalah satu keluarga. Maka oleh itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah semuanya sekali, dan janganlah kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah akan nikmat yang Allah telah berikan kepada kamu, di mana dahulu kamu itu adalah berpecah belah, kamu itu saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Tetapi kemudiannya datang agama daripada Allah, datang risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu lalu menjadi bersaudara antara satu dengan yang lain. Dan itu merupakan nikmat daripada Allah. Fa asbahtum, lalu kamu menjadi bi ni'matihi, dengan sebab nikmat yang Allah berikan kepada kamu, ikhwana, bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, kata Allah. Jangan lupa betapa kamu dahulunya sebelum datang agama Allah ini kepadamu, kamu itu sudah berada di tepi jurang neraka. Hampir-hampir kamu semua terjerumus ke dalam azab Allah kerana kegelapan dalam jiwa kita, kerana permusuhan yang memecah belahkan kita. Tetapi fa anqadhakum minha, Allah selamatkan kamu daripada jurang neraka itu. Subhanallah. Dan inilah asas agama Allah, bahawa kita ini diajak bukan hanya untuk mentauhidkan Allah yang satu, bukan hanya untuk meyakini dengan akidah yang kukuh bahawa Tuhan kita itu esa, tetapi juga meyakini, menghidupkan, mengamalkan, berpegang dengan prinsip bahawa kita ini adalah keluarga yang satu, bahawa kita ini adalah daripada bapa yang satu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dalam surah An-Nisa, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu daripada diri yang satu, yaitu daripada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah jadikan daripada Nabi Adam ini istrinya. Kemudian Allah kembang biakkan daripada mereka berdua keturunan yang begitu ramai, lelaki dan juga wanita. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita sudi membaca surah An-Nisa daripada awal sampai habis, kita akan dapati surah An-Nisa berbincang banyak tentang peraturan-peraturan hidup sesama manusia. Peraturan hidup dalam keluarga antara suami dengan isteri, peraturan hidup dalam keluarga antara kaum kerabat dan saudara mara, peraturan hidup dalam masyarakat yang beriman dengan yang beriman, peraturan hidup dalam masyarakat antara yang beriman dengan yang tidak beriman, peraturan hidup di antara satu negara ataupun sebuah masyarakat yang beriman dengan masyarakat yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu terkandung dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah bicara tentang peraturan dan undang-undang hidup bermasyarakat, tetapi dimulakan dengan ayat yang pertama menegaskan
takwa kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu daripada diri yang satu, yang jadikan kamu daripada sepasang suami istri Adam dengan Hawa, yang mana daripada sepasang suami istri inilah lahir keturunan manusia yang berkembang biak. Subhanallah. Sebelum kita bicara tentang perbezaan, sebelum kita bicara tentang perselisihan, sebelum kita bercakap tentang perpecahan, tanamkan terlebih dahulu bahawa kita adalah bersaudara. Yang Allah suruh, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguh dengan agama Allah, dengan tali Allah semuanya sekali. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita sudi nak berbicara tentang perpecahan, tetapi bermula daripada noktah ataupun titik persamaan, bermula daripada titik hakikat bahawa kita ini ialah bersaudara daripada satu keluarga, insya-Allah kita berbincang tentang perpecahan, Allah bantu kita atasi perpecahan itu. Kita bincang tentang perbezaan, perbezaan itu tidak melemahkan kita, malah kita akan melihat perbezaan itu akan memperkayakan kehidupan kita bersama sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita mulakan dengan itu terlebih dahulu. Kalau ada, saya minta dengan penuh ketulusan hati saya, kalau ada tuan-tuan, puan-puan pada malam ini datang dengan niat nak mendengar sesuatu yang sensasi lah Ustaz, nak dengar cerita pasal perbezaan pendapat, dia kenakan dia, nak dengar Ustaz cakap, nak dengar mufti wilayah katakan, ini golongan mana yang betul, golongan mana yang salah. Tuan-tuan, kalau itu tujuan tuan-tuan datang pada malam ini, betulkan niat itu. Kita tak nak tengok perbezaan banyak-banyak sangat, tapi kita nak rapatkan perbezaan yang ada di antara kita, sebab kita bermula sebagai satu keluarga, kita bermula sebagai satu umat, sebab kita bertindak, kita bercakap, kita mengatur langkah, kita berfikir sebagai umat Nabi yang satu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Itu sebagai pembuka bicara pada malam ini. InsyaAllah, alhamdulillah, nampaknya suatu pembukaan yang membuka minda kita, tuan-tuan dan puan. Peringatan yang saya rasa kembali kepada topik kita. Kita bukan ingin menjadikan sesuatu isu tu sebagai satu yang sensasi atau sebagainya, tapi kita nak mengembalikan, namun realitinya memang kita ada perselisihan, tetapi kesatuan itu lebih utama Ustaz, ya. Kesatuan dan kebersamaan yang asal yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Jadi namun realiti yang ada ini, tadi kita dah diingatkan juga pada awalnya pada malam ini, tuan-tuan dan puan, bukan untuk kita nak memenangkan mana-mana pihak, golongan yang betul yang ini, yang salah mesti yang begitu dan sebagainya. Tetapi realiti yang ada pada hari ini, kalau kita tengok, mungkin secara umumnya tuan-tuan dan puan, kita boleh mengatakan tetap ada dalam hati sebahagian besar kita yang merasakan pandangan dia memang betul, cara dia ini yang terbaik, pandangan yang satu lagi, golongan ini kurang betul atau memang tak betul, tidak cukup sahih dan sebagainya, dan mengatakan yang itu memang kita kena tolak dan sebagainya. Yang lebih kita sedihkan, apabila kita cuba selalu kita cakap tentang kesatuan ni, tuan-tuan dan puan, kita lihat yang hari ini kadang-kadang perkara yang sebenarnya pun tidak begitu besar, yang berselisih tadi menjadi punca perpecahan terus. Walhal dalam sejarah Ustaz Dr. Fatri saja nak bagi peluang sebenarnya dekat Saibul Samahah Datuk kita untuk sembang panjang. Dia tak nak sembang panjang, dia nak suruh saya sentuh juga. Sebenarnya kita tengok tuan-tuan dan puan, daripada awal sejarah Islam, contohnya kita berselisih masalah doa kunut. Saya bagi contoh mudah. Doa kunut, ada nak baca doa kunut, ada tak nak baca doa kunut.
Ada nak buat bacaan Yasin malam Jumaat, ada tak nak buat bacaan Yasin malam Jumaat. Ada yang nak buat baca tahlil kenduri arwah, ada yang tak nak buat. Dan ini saya bagi satu contoh yang mudah memang berlaku. Soalan ni baru berlaku ke tuan-tuan puan? Sebenarnya kita tengok perkara-perkara macam ni dah berlaku lama. Tetapi yang kita pelik ni saja. Ni Ustaz, Datuk ya. Ustaz Fatri panggil Datuk, saya kena panggil Datuk juga. Datuk Zul ya. Masalahnya soalan seperti ini, perkara yang berlaku seperti ini, kalau dulu dia berlaku, tapi kita tengok dan kita baca dalam kitab, dalam sejarah dan sebagainya, kita tidak banyak atau mungkin tak nampak pun perbalahan itu sehingga ke peringkat mereka sesama mereka yang berselisih itu bergaduh, kutuk mengutuk, sehingga kadang-kadang mengkafirkan pun ada, mensyirikkan pun ada secara terang-terang. Ini masalah dia. Tapi hari ini saya secara peribadi, secara jujurnya, saya rasa Dr. Fatrih kita secara jujur peribadi, ada tak Ustaz Fatrih pernah kena? Ada? Datuk pernah kena Datuk Zul? Baru mula-mula naik pun ada orang kutuk juga kata macam-macam, betul, kata ni Datuk. Tapi okeylah, saya nak minta Datuk untuk tolong mungkin bagi sedikit penjelasan kepada kita dalam hal yang seperti ini. Apa agaknya yang menyebabkan, adakah yang kita berselisih memang something yang terlalu begitu serius sehingga sebegitu rupa, atau bagaimana? Silakan, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Sahibul fadilah, pengurusi majlis Al-Fadil Ustaz Jamaluddin, yang saya kasihi dan saya raikan, sahibul ma'ali dan sahibus samaha, Mufti Kerajaan Singapura, Dr. Muhammad Fatris Bakaran, yang saya ingat saya kenal dia ni lama sangat dah, daripada dulu 10 tahun lebih dah Doktor. Hadirin hadirat, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya amat merasa teruja dan rasa seronok dapat hadir ke bumi ini. Cuma saya mohon maaf, kadang-kadang tu janji-janji tapi terpaksa dengan sebab-sebab kekangan, dan adalah alasan-alasan yang tak dapat dielakkan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya memukaddimahkan dengan satu mukaddimah daripada seorang mufakkir Islam yang terkenal, Samahah Al-Ustazul Kabir Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dalam bukunya yang bertajuk Mi'atu Su'al Anil Islam, ada 100 persoalan dalam Islam yang cuba dikupas berdasarkan kepada jawapan yang begitu tuntas, mengena kepada sasaran. Makanya dalam mukaddimah tersebut antara lain beliau berkata, antara perkara yang menjadi celaan kepada kita
Saya ulang sikit lagi. Antara perkara yang menjadi celaan kepada kita, yakni pendakwah Islam, adalah kerana tidak memahami realiti semasa dan banyak membincangkan hal isu yang telah tidak wujud lagi dengan puak-puak yang sudah tak wujud. Begitu juga membincangkan perkara yang telah dilupakan oleh ummah, maka dibangkitkan dan disegar-bugarkan semula, yang akhirnya menyebabkan kita sentiasa bersimpang siur dan sentiasa berliga dalam masalah yang hampir sama. Maka inilah dendangan-dendangan yang dilakukan, yang akhirnya banyak masa-masa kita dan para ulama yang akhirnya tidak dapat mencurahkan kepakaran, keilmuan dalam menekuni ilmu, dalam mendapatkan satu-satu penemuan yang baru. Dengan sebab itu katanya, menjadi masalah kepada kita kadang-kadang cara pemikiran kita 1000 tahun ke belakang, yang menyebabkan isu-isu yang semasa ini kita kaku, kita kaget, dan seolah-olah Islam tidak ada jalan penyelesaiannya. Makanya dengan keadaan seperti itulah, maka kita sentiasa dalam keadaan tak dapat nak menemukan nuktah-nuktah persamaan. Kerana ada yang begitu berminat untuk melihat nuktah-nuktah khilaf. Dan kalau ini berlaku, maka jalan menuju ke arah kesatuan itu adalah amat sukar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, semalam sebelum daripada saya ke Putrajaya, biasanya mereka ramai datang pejabat, memang macam-macam lah. Datang seorang ustaz membawa satu hajat yang besar, kerana datangnya orang-orang yang nak berceramah di Kuala Lumpur atau wilayah persekutuan memerlukan satu surat kebenaran. Maka dibuatlah datang. Biasanya kalau datang nak dapat surat, tapinya bila dia datang nak bagi tahu jangan keluar surat. Pelik. Saya pun tanya, ustaz, apa masalah sebenarnya? Dia pun sebut sebagaimana sahibul fadilah Ustaz Jamal sebut tadi, masalah nilah. Saya kata okey. Begini ustaz, pertama, tetamu kita telah sampai. Kedua, latar belakang tu saya tengok. Ketiga, kalau boleh saya berminat juga nak bertemu daripada Amerika tu, daripada Amerika, 2 orang. Kalau buka YouTube masyhur lah, saya tak sebut nama lah. Jadi saya faham kehendak ustaz berdasarkan kepada apa yang dinyatakan. Apa salahnya kita cari nuktah persamaan dan kita beri sedikit peringatan supaya sahabat kita ni faham kehendak kita, dengan meraihkan suasana setempat dan tidak menimbulkan perkara-perkara yang menjadi khilafiyah sehingga berlaku ketegangan kepada ummah. Maka suka hatilah dia pulang selesai. Saya kata kepadanya, ustaz, berbicara dengan ilmu mudah, tetapi berbicara dengan hikmah payah. Kita nak menyantuninya, seboleh-bolehnya kita kautkan mereka, tambahkan mereka dalam hauzah Islamiyah, dalam dokongan, dalam kepungan Islam itu, tanpa labelan,
tanpa kataan-kataan. Dan bila ini sudah tentu akan menjadikan satu sikap perasaan untuk menjarakkan begitu jauh akan menjadi lebih tenang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, cerita seperti ini disebut dalam sejarah. Bayangkan Imam Syafi'i rahimahullah, Allah kurniakan kepadanya pelbagai bentuk kelebihan. Antaranya akalan hafazannya cukup luar biasa. Antaranya suaranya cukup merdu. Antaranya ingatan tentang syair kabilah Bani Huzail dan lain begitu banyak. Antaranya seorang yang menggabungkan antara dua disiplin ilmu secara madrasah ahli hadis yang diambil daripada gurunya Imam Malik dan madrasah ahli ra'i yang diambil daripada gurunya Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani, murid kepada Abu Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, dalam keadaan macam itu, Al-Imam Syafi'i ini juga mempunyai satu kelebihan, cukup handal dalam berhujah. Ilmu munazarah sentiasa memihak kepadanya, tapi nawaitunya cukup baik. Perdebatan atau hiwar munazarah yang dilakukan dengan harapannya bahawa pihak musuhnya, pihak lawannya itu menang. Sebab zaman dahulu mereka bila berdebat, mereka bukan cari menang dan kalah, tetapi mereka nak menemui antara betul dan salah. Jadi yang betul mereka ikut. Imam Syafi'i pernah bertembung dengan muridnya yang terkenal, Yunus ibn Abdul A'la. Debat. Kerana bijaknya Imam Syafi'i, muridnya kalah. Jadi bila dia tanya, akhirnya muridnya malu dan tinggalkan majlis Imam Syafi'i dan tak datang pun. Selepas beberapa ketika, Imam Syafi'i datang bertemu Yunus ibn Abdul A'la dan berkata, "Wahai Yunus, aku berbincang denganmu tak lain tak bukan, dalam hatiku bersih dan sayang kepada kamu, semata-mata niat nak mencari yang mana benar supaya kita dapat satu hujahan yang terbaik. Dan janganlah jadi hal ini menyebabkan kita berlaku permusuhan, kita berlaku keretakan hubungan." Sahibus Samahah sebut tadi, wa kuntum ikhwana. Sebelum pada tu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tengok, ikhwan, saudara. Bila kita kata saudara ni, hubungan tu mesti dipereratkan. Akhirnya Yunus ibn Abdul A'la faham. Imam Syafi'i kalau nak jadi contoh, dialah sebaik-baik contoh. Terkadang-kadang dia tidak sealiran dengan mazhab yang lain, tapi bila dia datang ke satu tempat, dia amat menghormati. Kerana min babil musamahah, min babil tasamuh, bukan semata-mata menegakkan dalil semata-mata, tetapi dalam ruang lingkup perbincangan kita tengok betapa indahnya. Imam Syafi'i dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala sama. Dengan muridnya, dengan imam yang terkenal Ahmad pun sama. Baru-baru ini datang seorang ulama Yaman daripada Makkatul Mukarramah, bernama Habib Umar Al-Jilani. Jadi bila dia datang, saya pun cakaplah dengan dia. Saya seronok dengan kedatangan tuan. Cuma tuan datang ni silap hari lah. Hari ni okey lagi, tapi
Saya kalau tuan orang yang hebat, alangkah baiknya tuan datang besok hari. Kalau boleh, saya nak manfaatkan tuan, sebab kita ada tafakuh fiddin 2 kali seminggu. Jadi ustaz-ustaz, imam-imam, kita baca kitab, bincang sama-sama, buka soal jawab. Maka dia kata, tak apa, saya datang. Maka dia pun ceramah. Bila dia ceramah, tuan-tuan, kami dapat banyak manfaat. Salah satu daripada yang dapat saya ambilnya adalah bagaimana berlaku adab. Di sinilah penting penekanannya. Sebab itu kata Abdullah ibn al-Mubarak, nahnu ila qalilin minal adab khairum min kasirin ilal ilm. Lebih kurang begitulah. Kami ni kepada sedikit adab itu lebih perlu, lebih baik daripada banyaknya ilmu. Adab. Imam Syafi'i, dia nak buka helaian kertas depan tok guru dia Imam Malik. Dia buka dalam keadaan tidak bunyi pun antara satu helai dengan satu helai. Adab. Jadi kita tengok, kalau macam itu tak timbul sahabat kata hak ni maki, hak ni apa ni tuan-tuan. Orang zaman dahulu bila dia bercakap, dia akan kata semoga Allah rahmat sahabat kita, semoga Allah beri hidayah kepada mereka. Apa Allah ajar pada kita? Wallazina ja'u min ba'dihim qalu rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Golongan yang datang selepas daripada mereka akan berdoa, ya Allah, ampunlah dosa kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami, dan jangan sekali-kali kamu jadikan dalam hati-hati kami perasaan ghil. Jadi masalah dunia sekarang ni kerana ghil. Masalah ni lah perempuan tak boleh nak bermadu apa semua sekali, ghil. Kenapa? Sebab bila akhirat kelak Allah tarik wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami tarikkan pada hari akhirat kelak, dalam syurga kelak, apa yang ada dalam dada hati mereka ini, perut pedar mereka ini, perasaan ghil, deki. Sebab itu mereka okey. Jadi minta buang daripada hati kita perkataan ghil. Bila ini berlaku, tuan-tuan, kita akan hidup aman. Tuan-tuan, bilakah umat Islam lemah? Bila mana para ulama'nya, bila mana para du'ahnya, bila mana mereka ini dikelompokkan dan disisihkan, akhirnya mereka datang merasa ujub dan ijab dengan pemikirannya sahaja, dan kutlahnya sahaja, taifahnya sahaja, kumpulannya sahaja, dan cuba untuk menjarakkan dengan kumpulan Islam yang lain atau saudara-saudara Islam yang lain. Sebenarnya ini kalau kita tengok merupakan maksah ataupun kita kata kemalangan kepada ummah ini. Sepatutnya, apa salahnya kita menjadi orang yang berlapang dada? Apa salahnya kita tengok pandangan-pandangan, kita tengok buah fikiran daripada mereka ini, boleh jadi tidak sesuai pada zaman ini, tapi sesuai pada ketika tertentu. Jadi menghormatinya, sebagaimana kata Sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz dalam satu saranan dan ucapannya yang terkenal. Ucapannya menyebut, mujur ada di kalangan sahabat Nabi berkhilaf, kalaulah tidak
maka menjadi sempitlah dalam agama ini. Persoalannya yang lebih besar apa yang dinyatakan oleh Sahibus Samahah dan sahabat kita, bagaimana sebijaknya kita mengurus khilaf tersebut. Tengok tuan-tuan, isteri, suami isteri, laki bini bergaduh dia. Tapi okey, tak cerai, comel. Dia pandai urus khilaf. Zaman atuk, mak dulu, atuk, nyang dulu, bergaduh sakang, tapi nampak okey. Zaman sekarang gaduh sekali je, pecah habis dah rumah tangga. Sebab kerana tidak ada satu teknik, tak ada satu cara untuk menguruskan khilaf. Adabul khilaf tak faham. Dia duk ingat cara dia betul, tak. Kita fikir cara kita betul, tapi bila kita tengok satu lagi langkah, hak ni betul lagi. Bila kita tengok selangkah lagi, Masya Allah. Sebab itu ilmu ni satu bentuk, satu lagi namanya apa dia? Hikmah. Hikmah ini Allah khususkan kepada orang yang Allah nak bagi kebaikan kepadanya. Dia sebut kebaikan. Allah kata yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah kurniakan hikmah kepada siapa yang dikehendaki, tanpa warna kulit apa-apa Allah boleh bagi. Allah bagi kepada Atta bin Abi Rabah, seorang yang rupa paras tak cantik langsung, bekas hamba, tapi khalifah dengan puteranya cukup terkagum dan kaget bila berdepan dengan fuqaha, sayyidu fuqaha Hijaz ini. Lalu menasihatkan kepada dua puteranya, ya bunayya la taniya an talabil ilmi fa inna la nansa zullana baina yadayil abdil aswadil ajda. Wahai dua putera kami, jangan kamu lemah letih daripada menuntut ilmu. Kita tak akan lupa betapa hinanya kita di hadapan orang ni. Sebab apa? Allah bagi hikmah. Siapa Allah bagi hikmah, maka Allah bagi kepadanya kebaikan yang banyak. Saya rasa jawapan saya itu terangkum dah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, banyak yang disentuh oleh Al-Fadhil Syekh Samahah Datuk Zul tadi. Saya nak cuba rumuskan masa yang suntuk, masa yang amat terhad ini, insya-Allah. Ada 2-3 perkara yang saya kira amat perlu untuk kita cuba kongsikan lagi. Antaranya tentang istilah bagaimana mereka yang terdahulu di kalangan ulama-ulama yang ahli seperti Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah terlibat dengan apa istilahnya munazarah, perdebatan kita kata. Kerana ini satu isu yang besar. Pada hari ini kadang-kadang saya dekat masjid Datuk, Ustaz Fatrih di pejabat mufti lagi banyak. Ada orang hantar email, tak hantar email, datang jumpa Ustaz. Kenapa dekat masjid kita ajar anak-anak kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, amin. Kenapa baca doa ni? Kenapa pula kita kata salahnya? Ini Nabi tak baca doa ni. Dia kata macam tu. Siapa yang baca doa ni? Nabi tak baca. Nabi tak baca doa makan ni. Kenapa ajar anak baca doa ni? Nabi baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Nabi baca. Ajar tu je lah. Saya nak bagi contoh. Dia nak ajak berdebat dengan kita. Bila kita panggil dia, tuan-tuan dan puan, Masya Allah, minta maaf tuan-tuan dan puan. Sebab itu tadi saya tertarik cerita Imam Syafi'i rahimahullah. Kadang-kadang bukannya kita tak nak berdebat, bukan kita tak nak berhujah. Tadi dah disebut menjadi suatu yang diistilahkan maksah, suatu yang kita ini jadi kemalangan sebenarnya ke atas jiwa umat Islam apabila kadang-kadang
kita ni dipengaruhi dengan sentimen untuk nak berbalah sahaja. Kerana hujah kita baca yang tu, kita nak faham yang tu, kadang-kadang kita baca pun kita cuma ambil daripada komputer, internet sahaja. Tu bab satu lagi. Tuan-tuan puan, yang tu mungkin saya akan minta nanti Al-Fadhil Samahah Datuk Zul untuk kupas sedikit lagi. Saya nak balik dulu kepada Dr. Fatris tentang istilah, tentang munazarah, berdebat ni. Imam Syafi'i pun pernah berdebat, Ustaz, ya? Ulama-ulama silam pun pernah tadi disebut. Saya bersemah Datuk Zul bagi beberapa contoh. Tapi di sini kita nampak perbezaan dia. Kenapa mereka berdebat tetapi hati mereka tetap bersih bersama-sama? Dan kita kadang-kadang di sini, sebab tu saya teringat seorang tokoh ulama hadis nama dia yang mengarang kitab Al-Kabair, mengarang kitab dosa-dosa besar. Disebut dalam kitab tu, dia kata sukanya seseorang kepada sikap untuk berbalah, berjidal sahaja, dia akan mewariskan dua perkara. Kadang-kadang kecenderungan kita nak berbalah, nak berhujah, nak berdebat dengan orang semata-mata sentimen, semangat. Tadi pun dah disebut, bukan semata nak tunjuk siapa menang, siapa kalah. Tapi ciri ni bila ada, bila dibudayakan, dia mewariskan dua ciri. Ciri pertama, hasil dia iaitu perasaan baghdha, benci sesama kita. Tak ada hormat, tak ada rasa kita nak hormat, menghormati. Lebih-lebih lagi nak meraihkan pun tak ada. Yang kedua, dia mewariskan juga perasaan yang lawan daripada yang tadi disebut. Sepatutnya kita berhikmah rahmah ni, kita jadi seorang yang syahna, kita rasa bermusuh, suka kita ni nak mencemuh orang lain. Tuan-tuan puan, saya nak tanya pada Dr. Fatris untuk memberikan mungkin sedikit gambaran. Tadi pun dah disentuh apa agaknya ada adab yang sepatutnya kita jaga dalam hal ini. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Jamaluddin dan juga terima kasih kepada tamu kita Datuk Zulkifli di atas penerangan yang begitu baik sekali, insya-Allah menjadi pedoman kepada kita. Saya tiba-tiba diingatkan ataupun dibawa kepada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Nabi SAW bersabda, aku ini menjanjikan sebuah rumah di pinggiran syurga bagi orang yang meninggalkan perbuatan berdebat. Tahu berdebat ya? Berbahas, melawan hujah. Kata Nabi, aku ini menyampaikan janji sebuah rumah di pinggiran syurga kepada orang yang sanggup meninggalkan berdebat walaupun dia itu benar, wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Subhanallah. Ini yang menjadi adab para ulama kita terdahulu. Mereka cukup yakin pegangan mereka itu berdasarkan ilmu yang Allah anugerahkan, dalil yang mereka pegang, yakin dengan pendapat masing-masing. Tetapi walaupun mereka merasakan mereka itu berada dalam kebenaran, bila sampai peringkat ajak berdebat, ajak lawan hujjah, mereka ingat kepada janji daripada Allah dan Rasulnya bahawa ada rumah akan dianugerahkan oleh Allah di dalam syurga kalau sanggup meninggalkan berdebat. Kenapa? Sebab dengan banyak berdebat, banyak berhujah nak lawankan hujah orang lain, akan timbul perasaan merasakan diri kita sahaja yang betul. Bila kita merasakan diri kita saja yang betul, kita merasakan kita lebih tinggi daripada orang lain. Bila kita merasakan diri kita lebih tinggi daripada orang lain,
masuk penyakit dalam hati kita yang boleh membawa kepada kerosakan dan kebinasaan. Ini yang disebut oleh para ulama penyakit ujub, merasakan dirinya lebih baik daripada orang, merasakan dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Sebab itu kita lihat ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu kisah yang sangat masyhur. Al-Imam Malik rahimahullah, imam yang besar di Madinah Al-Munawwarah, yang mengeluarkan fatwa, yang mendidik umat, yang menjadi guru kepada ramai para ulama yang datang belajar dengan beliau. Beliau mengumpulkan hadis, satu buku, satu kitab yang dinamakan sebagai Al-Muwatta. Tetapi kita melihat bagaimana beliau ini bukan seorang yang merasakan dirinya lebih pandai daripada orang lain, tidak mahu merasakan dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Apabila khalifah mengatakan hasratnya untuk dibuat salinan kitab Muwatta Imam Malik itu, dibuat salinan yang banyak untuk diedarkan kepada seluruh pelosok daulah yang ada, untuk dijadikan sebagai rujukan, sebagai sandaran utama. Wah, kalau kita lah karang satu buku, kemudian ditabalkan, dinobatkan, wah ini buku yang paling bagus, buku yang patutnya jadi rujukan, edarkan ke sekolah-sekolah, edarkan ke masjid-masjid, biar orang belajar buku kita aja. Apa perasaan kita? Hebatlah aku ni. Kalau pagi sikat rambut kat depan cermin pun, wah hebat aku ni, ya kan? Jalan pun hebat aku ni. Tapi Imam Malik tak setuju, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak izinkan kepada khalifah untuk lakukan demikian. Padahal itu satu penghormatan yang besar. Beliau mengatakan orang lain pun ada ilmu juga, orang lain pun ada terima riwayat juga, orang lain pun berhak untuk mempunyai pandangan dan pendapat juga. Sebab itu, seperti kisah tadi yang disampaikan tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Satu ketika salat subuh di tempat para murid ataupun pengikutnya Imam Abu Hanifah. Beliau salat subuh tidak membaca kunut. Padahal Imam Syafi'i berpendapat kunut itu sebahagian daripada sunat ab'ad dalam salat, yang mana kalau tertinggal pun sunat muakkadah kalau boleh ganti dengan sujud sahwi. Tapi bila salat di situ tidak baca kunut. Lalu ditanya orang selepas salat, Pak Imam, Pak Kiai kalau bahasa kita ya, Pak Kiai ini kalau ngajarkan suruh baca kunut, kunut itu penting, walaupun tidak wajib, bukan rukun, tapi penting sangat kedudukan kunut dalam solat subuh. Loh, kenapa ya hari ini tak baca doa kunut? Beliau mengatakan, bagaimana boleh aku baca doa kunut di tempat Imam Abu Hanifah? Sebab Imam Abu Hanifah tidak dalam mazhabnya mengajar baca doa kunut. Menghormati, walaupun waktu itu Imam Abu Hanifah sudah tidak ada. Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia, tetapi sebagai menghormati ajaran ataupun pendapat Imam Abu Hanifah. Kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sebagai contoh. Pada satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ni punya pendapat, antaranya ialah kalau orang yang berbekam, tahu berbekam ya, keluarkan darah, itu tidak boleh terus lepas itu salat, mesti ambil wudu. Sebab bagi beliau wudu itu wajib dilakukan bagi orang yang telah berbekam. Tetapi sampai di Madinah satu ketika salat di belakang imam, yang didapati baru sahaja habis berbekam. Imam Ahmad bin Hanbal ikut jadi makmum kat belakang dia. Ditanya orang juga, Pak Kiai, apa pendapat Pak Kiai ya, kalau orang yang ada wuduk, batal ke tidak wuduknya setelah dikeluarkan darah daripada tubuhnya? Nampak tu? Orang tanya. Imam Ahmad bin Hanbal ni seperti imam-imam yang lain, dia bijak, tajam fikiran dia. Dia tahu ini soalan ni saja nak cocok ni dah. Saja nak cocok. Sebab dia punya pendapat kalau berbekam batal wuduk, wajib ambil wuduk semula sebelum solat. Tapi dia solat belakang imam yang berbekam terlebih dahulu. Ditanya orang, apa pendapat tuan imam ataupun tuan guru salat di belakang orang yang telah mengeluarkan darah? Lalu dia mengatakan, bagaimana tidak aku salat di belakang Imam Malik dan juga Imam Sa'id bin Al-Musayyib? Maknanya dia mengatakan Imam Malik, imam-imam di Madinah
Mereka berpegang dengan pendapat orang kalau berbekam sekalipun tidak batal wuduk, tidak wajib ambil wuduk semula. Dia berada di Madinah waktu itu. Bila dia salat, bagaimana boleh aku tidak salat di belakang orang yang mengikut pendapat Imam Malik sebagai contoh? Lihat adabnya. Tak nak berjidal, tak nak bermirak dalam hadis tadi, tidak mahu berdebat nak lawan hujah. Mari kita duduk, saya nak betangkan kitab. Tak ada. Tetapi adab seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Zulkifli tadi, ya, kita ini sebenarnya lebih perlu kepada adab lebih daripada kita perlukan kepada ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak tidak menghasilkan adab dalam diri kita. Ilmu itu tidak membawa kita lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa walaupun kata-kata itu telah diucapkan ratusan tahun yang lalu, kita lihat keadaan diri kita sekarang, betapa benar dan masih relevannya. Betapa kita melihat dalam diri kita, contoh kita di Singapura lah, alhamdulillah, ramai daripada kita yang punya semangat nak belajar agama, datang ke masjid, kelas agama penuh. Ada yang cari guru agama lebih daripada sekadar di masjid, belajar guru sana, belajar guru sini. Subhanallah. Secara peribadi saya melihat kita ini sudah menjadi masyarakat yang tahap ilmu agama kita ini semakin meninggi, semakin meningkat. Tetapi dalam masa yang sama saya juga perhatikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita pimpinan untuk dapat kita perbaiki keadaan ini. Saya perhatikan sebahagian orang yang semakin meningkat ilmunya, tetapi semakin sombong pendiriannya terhadap orang lain. Ilmu yang dipelajari bukan digunakan untuk menghampirkan diri kepada Allah, tetapi sebaliknya digunakan untuk menjatuhkan nama baik orang lain, untuk menyalahkan pendapat orang lain. Subhanallah. Kita lihat juga contoh ya, di dalam sejarah ataupun warisan ilmu para ulama yang terdahulu, ada dua tokoh yang sangat berbeza pegangan orientasi mereka. Seorang ialah Al-Imam Ad-Daruqutni. Ad-Daruqutni ini dia bermazhab ahli hadis. Ahli hadis. Ataupun kalau ada istilah sebahagian orang kita sekarang kata, yang senanglah kita label, kata ini orang salafi. Ini istilah ramai orang kita, senang aja label orang lain. Kita ambil untuk kita mudah faham. Al-Imam Ad-Daruqutni seorang yang berpendapat dengan pendapat ahli hadis. Pada satu ketika, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, menceritakan pada satu ketika Al-Imam Ad-Daruqutni sedang berjalan ditemani oleh seorang muridnya, bertemu di tengah jalan dengan seorang yang diberi salam, dipeluk, dicium dahinya, saling berpeluk, saling cium dahi, kemudian berlalu. Kemudian ditanya, Tuan Guru, siapa orang tu tadi? Rupa-rupanya Tuan, itu ialah Al-Imam Al-Baqillani. Dan Al-Imam Al-Baqillani merupakan salah seorang tokoh yang berpegang dengan pendapat Al-Ash'ari, ataupun kita kata Asy'ariyah. Subhanallah. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita pada hari ini ada segelintir di antara kita yang belajar ilmu agama, yang mempelajari tentang pendirian pendapat-pendapat menurut mazhab Al-Ash'ari dalam akidah, yang merasakan bahawa salafi itu adalah sesat. Sebahagian pula yang mengikut aliran salafi mengatakan Ash'ari itu sesat. Ini satu perkara yang telah dibincangkan ratusan tahun lamanya, ya kan? Perbezaan-perbezaan antara ahli hadis dalam akidah dengan golongan ahli kalam, antaranya Al-Imam Al-Ash'ari dalam akidah. Sampai hari ini ada segelintir masyarakat kita yang saling tuduh menuduh, salah menyalahkan antara satu dengan yang lain. Jumpa nak beri salam pun rasa kekok, nak senyum pun susah. Jangan kata nak beri salam, nak senyum, nampak lagi 3 batu, nampak bayang aja dah belok lain dah. Biar pusing jalan jauh pun tak apa. Tetapi kita lihat dalam kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, Al-Imam Ad-Daruqutni sedang berjalan berjumpa dengan Al-Imam Al-Baqillani, seorang ahli hadis dan seorang daripada tokoh Al-Asy'ariyah. Dipeluknya, diciumnya dahi, tanda hormat antara satu dengan yang lain, nampak sangat kemesraan.
Dan bila ditanya siapa, itulah di antara pembela agama Allah katanya. Subhanallah. Padahal pandangannya jauh beza. Tapi ditanya orang, dijawab dengan puji-pujian. Al-Imam Ad-Daruqutni mengatakan Al-Baqillani itu adalah pembela agama Allah. Al-Imam Al-Baqillani mengatakan itulah dia pembela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu itu berpecah belah, tanaza'u, bergaduh antara satu dengan yang lain. Sebab kalau kamu berniza' tak habis-habis, berpecah belah, berselisih, bertelaga tak habis-habis, nescaya kamu akan gagal. Fatafshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhabu rihukum, dan akan hilang kekuatanmu, akan hilang harga dirimu, akan hilang kemuliaanmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Subhanallah, banyak contoh kita lihat para ulama dahulu menjaga kesatuan, memuliakan orang lain walaupun berbeza pandangan, tidak bercakap dengan perkataan yang kotor, tidak menjatuhkan maruah orang lain walaupun pendapatnya berbeza. Contoh kita di Singapura ya tuan-tuan. Saya ingat ramai di antara kita yang mengenali satu tokoh yang telah tidak lagi bersama dengan kita. Almarhum Kiai Haji Ahmad Zuhri Mutammim, ataupun Ahmad Mutammim Az-Zuhri. Kiai Ahmad Zuhri Mutammim ya. Kiai Zuhri ya. Saya ingat ramai yang masih ingat lagi beliau. Kalau yang muda-muda, yang lebih muda daripada saya ni mungkin tak kenal lah ya. Kiai Zuhri antara tokoh agama kita yang sangat disegani dan dihormati. Pakar fiqih, pakar tauhid, duduk di dalam jawatan kuasa fatwa kita, seorang yang mengarang buku dan dihormati seluruh penduduk Singapura. Beliau itu semasa hidupnya juga merupakan seorang pakar ahli falak. Pakar ahli falak. Daripada tahun 50-an, 60-an, kalau kita lihat ceritanya, Kiai Zuhri almarhum tiap-tiap tahun sebelum Ramadan dia akan buat kira-kira ahli falak. Ya, bulan tu berada di mana sekian hari bulan, nampak ke tak nampak, pukul berapa minit, dia buat kira-kira. Dan dia akan terbitkan kiraannya itu di surat khabar. Saya ingat generasi lama akan ingat. Kiai Zuhri sebelum bulan Ramadan dia buat kira-kiranya akan keluar di surat khabar. Subhanallah. Duduk dalam jawatan kesefatwa. Tetapi bila orang tanya, setiap kali ditanya orang, Pak Kiai, Ramadan tu jatuh bila? Padahal dah dikira-kira kan? Apa jawapan Kiai Zuhri? Dia mengatakan, jatuhnya Ramadan ataupun Aidil Fitri adalah seperti mana yang diputuskan oleh mufti. Tuan-tuan, seperti mana yang diputuskan, dimaklumkan oleh mufti. Kenapa? Dia ada kira-kiranya. Dia yakin dengan kira-kira sampai peringkat dia keluarkan di surat khabar hasil kiraan dia. Pada zaman itu kita di Singapura sebelum tahun 70-an, rata-rata umum kita ini masih lagi mengikut kepada amalan ru'yah. Ya kan? Hanya pada tahun 70-an baru ada fatwa kita yang tukar menggunakan kira-kira. Tetapi setiap kali ditanya, dia tak akan mengatakan jatuh Ramadan sekian hari bulan ikut kira-kira saya. Tak ada tuan. Dia hanya buat kira-kira, tawarkan ini pendapat dia. Tetapi nak putuskan bila jatuh Ramadan, nak iklankan bila jatuh Ramadan, itu keputusan mufti dan kita kena tunggu pengumuman mufti. Subhanallah. Ini yang kita nak bangunkan dalam masyarakat. Satu kematangan adab dalam diri kita, akhlak, yang mana kita belajar punya ilmu, tetapi ilmu itu membawa kita menjadi hamba yang tawaduk di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Didik diri kita untuk menjadi seperti Al-Imam Syafi'i sekurang-kurangnya dalam sikap beliau. Beliau mengatakan, pendapat aku yakin benar, tetapi ada kemungkinan salah.
Pendapat orang lain yang berbeza daripada aku yakin kurang tepat, tapi ada kemungkinan dia itu yang betul. Subhanallah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang tahu yang manakah pendapat di antara kita ini yang paling hampir kepada kebenaran. Bukan kita, tuan-tuan. Bukan kita. Jangan jadikan diri kita ini lebih daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lebih baik, lebih pandai, lebih mulia daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah dah hidupkan kita dulu untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hidup sekarang. Para sahabat Nabi dalam berhadapan dengan perbezaan pendapat, mereka tak salah menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada sahabat menceritakan, kita ini biasa saja bermusafir, tapi dalam kita bermusafir, bila datang bulan Ramadan, ada di antara kita yang berpuasa, ada di antara kita yang tidak berpuasa, dan tidak pernah timbul masalah antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan, sekarang ini kalau ditanya kepada kita lah, orang tanya, Pak Haji, saya bulan Ramadan ni ingat nak pergi makan angin lah, gimana balik kampung? Kampungnya kat mana? Kat Kelantan, katalah. Bulan puasa nak balik kampung, iyalah, lama tak Ramadan, tak bertarawih kat kampung balik. Saya nak tanya Tuan Haji lah, saya kalau jalan sampai Kelantan bulan-bulan Ramadan, boleh tak saya tak puasa? Boleh tak saya ini meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan sebab saya pergi Kelantan? Tuan-tuan, kita akan jumpa di antara kita dalam masyarakat adu dua pendapat. Yang ramai mengatakan boleh, siapa kata tak boleh? Dan ada pendapat pula mengatakan, tak boleh kita puasa. Dulu orang musafir boleh tak puasa sebab dulu musafir susah. Jalan padang pasir, naik unta, jalan kaki, bawa bekalan, panas. Sebab itu diberikan keringanan oleh Allah. Sekarang Tuan Haji nak pergi Kelantan naik kapal terbang, naik Changi, turun KL, transit sekejap, aircon lagi airportnya, terus sampai kat Kota Baru kapal terbang yang kedua. Mana ada susah? Apa pasal nak pandai-pandai tak nak puasa pula bulan Ramadan? Tuan-tuan, kalau kasih pendapat saja tak apa. Kadang-kadang kita ni berkeras, mendesak, pendapat aku aja yang betul, pendapat orang lain salah. Tu Pak Haji tu tak belajar dengan Ustaz Patris, sebab tu dia tak tahu. Alah, pakai nama Ustaz Patris pula. Tuan-tuan, beradablah dalam kita beragama. Beradab dan berakhlaklah seperti mana yang dituntut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita ini ilmu yang penuh dengan barakah. Mudah-mudahan ilmu kita ini bukan ilmu yang memecah belahkan, tetapi ilmu yang membawa kekuatan kepada kita sebab kita mahu bersatu walaupun kita berbeza pendapat. Wallahu a'lam bissawab. Masya-Allah, tabarakallah. Saya rasa begitu segar apabila kita diingatkan tentang banyak suri tauladan daripada guru-guru kita yang lama, daripada ulama silam, dan kemudian daripada mungkin guru lah saya kita katakan yang lama, yang semuanya menampakkan kita bagaimana mereka boleh berselisih. Ada perselisihan tapi adab tadi Ustaz sangat penting. Baik, saya nak terus kembali kepada Datuk Zu. Walaupun ini saya rasa perkara yang kita beramai faham dan tahu, tapi dalam realitinya juga tadi Ustaz Dr. Fatris dah sebut satu isu yang begitu besar, aliran yang paling kita nampak pada hari ini disebut golongan salaf atau salafi dengan Asy'ariyah. Contoh dah disebut tadi, yang menyebabkan saya kira kadang-kadang sampai ke peringkat segelintir Ustaz bukan semua, segelintir. Tapi segelintir ni kadang-kadang memberi kesan Ustaz Segelintir ini kadang-kadang memberi kesan kepada mereka apabila disampaikan dan diajar atau mungkin dididik lah bahasa. Isunya Datuk bagaimana agaknya, sebab dia begini, yang segelintir ni tadi isunya tuan-tuan puan, seolah-olah merasakan bahawa perselisihan ini perkara yang tak boleh diselisihkan.
yang menyebabkan keyakinannya menyatakan yang ini memang dah salah, terus habis keluar daripada Islam. Ini bukan masalah cabang, ini bukan masalah furu', ini perkara usul ni antara istilah ulama berbahas. Jadi diguna bahasa tu. Saya tak nak ustaz cakap banyak-banyak. Ni Nabi buat tak buat? Ada. Nabi buat tak buat? Contoh dia. Ada pula dia hujah, saya tak nak cakap banyak. Ini kamu kata gini, ini dah tajsim, dia kata. Ini dah, maknanya kamu menyamakan Tuhan dengan manusia, contoh. Jadi ini memang tak boleh. Imam Ahmad bercakap ini dan begitu dan begini. Jadi dalam hal seperti ini, saya kira bagaimana harmoninya tadi kita tengok yang ulama-ulama terdahulu yang mereka berselisih tapi mereka boleh bersama dan mereka faham titik kesamaannya bagaimana. Mungkin saya minta Datuk Zul untuk cuba berikan sedikit panduan kepada kita, gambarannya apa agaknya sebenar. Kita ni kebanyakan pun yang awam lah kita kata, lebih-lebih lagi juga kepada ahli ilmu yang ramai hadir pada malam ini. Mungkin ada satu guideline yang nampak lebih supaya kita jadikan panduan dalam hal ini, Ustaz. Ya, insya-Allah, supaya kita dapat boleh mudah berlapang dada dan tidak mudah untuk kita jadikan ini sebagai perkara yang kita memang harus terus menolak satu yang selain daripada kita. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam isu ni secara ringkasnya begini tuan-tuan, saya melihat ada dua perkara lah. Perkara pertama, kita mesti meletakkan bahawa apakah tahap minimum orang itu orang Islam. Kalau orang datang ke kita, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita nak kata dia orang apa je? Maka kita kata dia ni orang Islam. Sebab itu Al-Imam At-Tahawi dalam akidahnya menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil basic sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, antara lain menyatakan, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala zabihatana fahuwa minna, atau kama qala. Siapa solat macam solat kita, menghadap kiblat macam kiblat kita, makan sembelihan kita, dia orang Islam dah tu. Kenapa? Bila kita tengok macam itu, mudah tuan-tuan. Sebab itu Imam Malik rahimahullah sendiri berkata, kalau kita tengok orang tu mungkin amalan kufurnya banyak, tetapi satu sahaja kita takwil, dia ni orang Islam. Takwil lah dia orang Islam. Bukan nak macam tu. Sebab itu doa Islam yang sebaiknya bukan sifat menghukum, tapi mengajak. Bayangkan seorang, saya masih lagi menggunakan mufakir Islami Syekh Muhammad Al-Ghazali. Orang tanya dia satu hukum, ya fadilatu syekh, ya fadilatu syekh, apa hukum orang tak semayang? Dia ni orang Islam, tak semayang. Dia kerana pengalaman hidup yang mendewasakannya dan mematangkannya, dia tidak bincang dari segi fiqhi, dia tak bincang dari segi hadis, dia tak bincang dari segi ara al-ulama wal fuqaha. Dia tak bincang, tak ambil pendapat Ibnu Katsir, tak ambil pendapat ni, kata dua pandangan. Pandangan pertama kufur berdasarkan hadis al-ahdul lazi bainana wa bainal kufri tarkus salah faman tarakaha faqad kafara jihara, as-salatu imaduddin, sebagainya. Tak ada pendapat kata kalau tak ingkar, dia sekadar maklum, dia sekadar tak semayang, malas saja, hukumnya lain. Syaitan. Dia jawab dengan satu jawapan, dia alih jawapan tu.
Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata hukumnya kamu pergi ke orang tak semayang tu, heret tangan dia, sama-sama wuduk, kamu jadi imam, dia jadi makmum. Itulah hukumnya. Tuan-tuan, tengok sentuhan. Bayangkan anak kita, kita geram kat dia, kita rotang dia, kita marah dia. Mungkin kadang-kadang adalah kita buat perkara yang kita tak puas hati kat dia, tetapi makan kita jamu dia, tempat tinggal sama dengan kita, duit belanja kita bagi anak kita. Jadi begitu juga dengan saudara-saudara kita. Jadi kalau kita nak bincang hak tadi kata masalah usul, kita ambil usul yang paling basic. Bila mana orang tu sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Islamlah dia. Cuma pembetulan pengajaran. Sebab itu jangan tinggal majlis ilmu. Makin orang tu belajar kefahamannya lain. Dalam beberapa bulan lepas, saya dikunjungi oleh guru kami, salah seorang pengarang kitab Fiqh Manhaji, Fadilatul Syekh Mustafa Al-Bughah, Dr. Mustafa Bughah. Masa saya nak hantar dia di airport balik, saya tanya, saya kata, Syekh, dalam bab fatwa ni, macam mana saya nak beri fatwa? Sekalipun kami bermazhab Syafi'i, macam mana kita baca dalam kitab kita beri fatwa ke? Ataupun kita juga kena raih maslahat semasa? Dia kata, Al-Imamul Qarafi berkata, wala yajuzu lil mufti an yuftiya bima suttira alal waraqah. Tidak harus mana-mana mufti bila nak beri fatwa hanyalah berfatwa berdasarkan apa yang tertera tertulis atas kertas. Mana di sana ada tengok lagi. Sebab itu kita kena beza dua perkara. Ramai orang tersilap, sebagaimana kata Qarafi yang sama. Qarafi ini sezaman dengan Al-Imam Al-Qurtubi, dan mereka ni rapat, pernah berada di Mesir bersama, asalnya orang Andalusia, dan pernah sezaman dan pergi sampai Fayyum bersama. Dan dia puji Qarafi, Qarafi puji Imam Qurtubi ini, Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Badah sebagainya, sampai dua-dua ni hebat benar lah, bermazhab Maliki. Kata Imam Al-Qarafi, ramai di kalangan kita mereka ini fahmud dalil, faham dalil. Bila sebut Syekh, macam mana hukum ni? Qala Allah Ta'ala, wajhul istidlalnya begini, wajah istishhadnya begini. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadisnya begini, syurahul hadis kata begini, wajhul istidlalnya begini-begini, wala'alla rajih kaza wa kaza. Oh, kemah jawapan. Betul dah tu, comel dah tu. Ramai orang dia fahmud dalil, dia faham dalil, tetapi sebenarnya dari segi hukum dia ada satu tingkat lagi, tuan-tuan. Apa dia? Yang kita naknya ialah fahmu murad ad-dalil, memahami kehendak dalil, bukan dalil, kehendak dalil. Lain, tuan-tuan. Siapa yang paling faham? Saya beri contoh mudah dulu, hak dunia dulu sikit. Siapa yang paling faham tentang cakap mak dia, cakap seorang perempuan? Orang yang paling faham tentang cakap perempuan tu bukan laki dia. Laki tak berapa faham.
Itu selambanya. Hak paling pahalnya anak dia. Anak dia bila mak dia kata, panjat. Sah dia tak panjat. Sebab dia tahu nada tu suruh. Tapi maknanya kalau mau panjat, aku watang kau, jaga kau. Bahasa. Dia suruh. Tapi nada tu anak faham. Kalau anak tu pergi panjat juga, maka mak ni kena pergi ke pakar psikiatri, cek anak tu macam mana ni. Dia ni jadi betul dan bendul dan tepat, jadi tak tahu kala ni. Ni ada penyakit pula. Fahamu murad ad-dalil ni penting. Sebab itu sahabat faham apa yang Nabi nak. Tengok macam saya bersama Dr. Fatri sebut tadi. Contohlah bab puasa, bab tadi. Kadang-kadang apa yang dikehendaki. Nabi pernah sebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan lain lagi, mafhumnya ataupun aukamakal, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa wa fi bani Quraizah, aukamakal. Masa dia hantar pasukan tentera ke Bani Quraizah, jangan sembahyang asar sehingga sampai ke Bani Quraizah. Masuk waktu. Satu puak kata kita kena berhenti sembahyang, satu puak kata tak, kita kena sapa. Satu puak ni kata maknanya Nabi nak suruh kita pergi segera dah masuk sembahyang dulu. Hak ni kata tak, baik mesti kena sapa. Habis waktu pun biarlah, sebab Nabi suruh sembahyang sana. Jangan buat pandai-pandai. Dilaporkan kat Nabi, tuan-tuan bacalah stand yang Nabi ambil. Banyak mauqif biasanya Nabi menharmonikan suasana. Tengok, yang seorang tu fahmu ad-dalil, seorang lagi tu fahmu murad ad-dalil. Tak ada masalah. Tapi kita nak, kalau boleh kata Qarafi, biarlah muradud dalil, akan selesai banyak masalah. Jadi dengan sebab itu apa yang dikatakan, kadang-kadang kita mengusulkan benda tersebut masih lagi dalam bentuk perbincangan yang dalam boleh kita harmonikan sebagaimana saya sebut asas utama tadi. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Memerlukan kepada maksudnya ketajaman, kematangan lebih, bukan kepada setakat yang kita faham, kita dengar ustaz, betul? Ini asal maknanya itu sahaja. Dia banyak perlu kepada lebih kematangan. Tapi basicnya saya kira kita balik kepada yang secara umumnya, iaitu banyak ruang kebersamaan yang perlu lebih kita utamakan, dan yang lebih penting daripada itu tentang adab-adab yang kita sedih pada hari ini. Tadi pun Dr. Fatih ada sebut yang telah berlaku, dan ini yang saya kira sebagai, mungkin saya rasa meraihkan topik yang penting ini. Kalau kita cuma bincang suasana yang berlaku ni, saya kira tidak cukup lengkap. Tapi mungkin berpada dengan pembukaan yang telah kita dengar pada dua pusingan yang awal ni, yang terakhir saya nak minta Dr. Patris dulu untuk cuba kita sama-sama dengan niat yang ikhlas untuk kehadapan, melangkah ke hadapan, menangani isu ini bersama-sama. Apa agaknya ustaz yang rasa kita perlu jadikan sedikit pegangan sesama kita, sama ada kita yang awam yang mendengar, lebih-lebih lagi yang menyampaikan. Fadhal Ustaz, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masa yang sangat ringkas ini, ingin saya menyatakan, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayuh kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam selengkap-lengkapnya. Jangan kita berpegang dengan ajaran Nabi separuh-separuh. Antara yang berlaku separuh-separuh ikut Nabi ni ialah ada di antara kita bila belajar ilmu agama, belajar tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nak mengenal mana hadis sahih, mana hadis yang tak sahih, mana yang patut dipegang, mana yang tak dipegang, mana hadis yang jadikan hujah kita kuat, mana hadis yang jadikan pendapat kita lemah. Sekadar itu sahaja.
maka akhirnya bagi kita sangka kita pegang dengan sunnah Nabi, tapi sebenarnya hanya satu bahagian sunnah saja, iaitu hanya jadikan hadis sebagai hujjah. Dan itu boleh jadi masalah, dan itu telah pun menjadi masalah. Kenapa kita kata jadi masalah? Sebab tuan-tuan, nak memahami hadis ini seperti mana yang Datuk Zulkifli sebutkan tadi, hadis itu bukan setakat melihat maknanya, tetapi nak memahami apa tujuannya, apa maksud di sebaliknya, supaya bila kita pegang, kita faham betul-betul apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nak memahami apa maksud hadis-hadis Nabi yang ada, itu bukan sebarang orang yang boleh buat. Perlu ada ilmu-ilmu yang menjadi asas untuk kita memahami hadis ini. Nabi katakan demikian, tapi maksud tujuannya untuk mencapai apa? Itu saya katakan, kalau kita faham hadis ataupun sunnah Nabi, kita kata kita nak balik pada sunnah Nabi, kita nak pegang dengan sunnah. Maksud kita sunnah itu hanyalah hadis-hadis, sabda-sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh membawa kita kepada percanggahan antara satu dengan yang lain. Tapi pegang dengan sunnah Nabi juga sallallahu alaihi wasallam dalam erti kata mencontohi akhlak dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan agama dengan menunjukkan contoh kepribadian yang begitu indah, bahawa agama ini bila kita hidupkan dalam diri kita, bila kita suburkan dalam pemikiran kita, bila kita suburkan dalam jiwa kita, dia menjadikan kita ini orang yang paling menghormati orang lain, paling menyayangi sesama saudara, paling menyedari bahawa antara dia dengan kita, antara persamaan yang kita miliki ialah kita ini adalah makhluk yang bila-bila masa boleh tersilap. Kalau kita menyedari bahawa kita ini boleh tersilap, kita tak akan timbul perasaan aku sahaja yang betul, hujah aku sahaja yang kuat. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sunnah Nabi dari sudut hadis kita pegang, sunnah Nabi dari sudut akhlak kita hidupkan, tetapi juga sunnah dalam erti kata perjalanan hidup, sirah, contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara perkara yang kita selalu terlepas pandang. Orang kalau melihat sirah, mengkaji sirah, membaca sirah untuk mencari inspirasi dan obor panduannya, dia akan memahami agama itu bukan setakat sebagai hujjah. Agama itu bukan setakat nak menjaga iman. Agama itu bukan setakat menjaga hubungan kita dengan Tuhan, tetapi yang namanya Islam sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah agama yang memacu dan membawa kita maju ke hadapan, menyuburkan kehidupan dunia, meluaskan kebaikan dan menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Itu yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ditunjukkan oleh para sahabat. Bagaimana mereka melalui cabaran demi cabaran bersama sebagai sebuah masyarakat yang kukuh bersatu padu. Bagaimana mereka menghadapi kehidupan di Mekah, kemudian mereka berpindah menghadapi pula suasana yang baru di Madinah. Bagaimana mereka berhadapan dengan cabaran untuk mengatur kehidupan di Madinah, dalam masa yang sama menghadapi ugutan dan juga ancaman daripada musuh daripada luar Madinah. Itu semua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kalau kita tak faham, kita jadikan agama itu bersifat milik kita sendiri-sendiri. Ini agama aku yang aku faham, ini ilmu yang aku pelajari, yang ini yang betul. Itu yang dia faham salah. Sebab kita tak melihat agama itu milik kita bersama. Kita tak melihat agama itu yang menyatukan kita dalam ikatan yang satu. Sebab kita lepas pandang sirah yang ada sebagai pengajaran kepada kita. Tapi kalau kita baca sirah dan kita memahami sirah sebagai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat walaupun beza pendapat, kita jalan bersama. Walaupun kita ada perbezaan dalam segi pendirian kita dan pandangan kita, kita pimpin tangan bersama sebab kita menghadapi cabaran yang sama. Dan kehidupan pada hari ini, cabaran kita begitu hebat kita hadapi. Kita kena hadapi cabaran yang ada dengan penuh kekuatan yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah cabaran kita, apakah challenge yang kita hadapi, apakah tanggungjawab kita sekarang ini ialah untuk menekankan pendapat siapa yang lebih betul.
Padahal keadaan masyarakat memerlukan panduan agama. Keadaan masyarakat memerlukan pimpinan daripada kita yang telah menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam tadi bab solat. Kalau nak cerita panjang-panjang kata Dr. Zulkifli pasal solat itu, kalau tinggalkan kafir ke tak kafir itu sahaja, duduklah 2 minggu pun tak habis cerita tuan-tuan. Akhirnya tetap pendapat berbeza. Tetapi yang lebih penting ialah masalah orang yang tak solat, macam mana kita nak bantu dia solat? Tak kiralah mazhab apa, tak kiralah nak kunut ke tak kunut, tak kiralah batal wuduk ke tidak pegang suami isteri kulitnya tersentuh. Yang belum solat, macam mana kita nak ajak dia menyadari bahawa solat itu penting untuk dia? Tetapi kalau kita berpecah belah tuan-tuan, agak-agak sahabat-sahabat kita yang belum lagi dapat merasakan, menyedari indah dan manisnya mendirikan ibadat kepada Allah, kita tak habis-habis bergaduh antara kita. Agak-agak kita dapat ke menjadi saluran di mana Allah itu memberikan hidayah kepada dia melalui kita, padahal itu yang akan memberikan keuntungan yang sangat besar pada hari kemudian untuk kita masing-masing. Tuan-tuan, dalam pusingan sebelumnya saya sebut tentang masalah antara Salafi dengan Asy'ari. Tuan-tuan, ini masalah khilaf yang dah berlalu lama dah. Kita kalau nak bincang pun saya rasa antara kita ni ramai yang tak akan boleh faham, sebab perbincangannya terlalu detail, terlalu dalam, terlalu tinggi untuk orang kita biasa-biasa ni. Saya pun tuan-tuan, bukan semua perbincangan para ulama yang begitu detail. Kadang-kadang sampai peringkat perbincangan hampir-hampir perbincangan berbentuk yang berfalsafah. Bukan semua mudah kita fahami. Sebab itu saya ni merasakan amat sukar, amat sedih kalau dalam masyarakat kita yang perlu berpegang dengan agama untuk bawa kita ke hadapan mencari keredaan Allah, tetapi kita ditarik ke belakang, tersangkut masih dalam perangkap membincangkan Allah itu tangan. Apa makna tangan Allah? Allah itu alal arsy istawa, Allah itu duduk di atas arasy. Apa makna Allah itu duduk atas arasy? Kita masih lagi nak membincangkan, nak mengenali Allah, nak percaya kepada Allah, itu mana yang lebih baik? Pakai akidah sifat 20 ke, ataupun pakai tauhid uluhiyah dengan rububiyah ke? Tuan-tuan, saya sebut macam ini bukan kita semua faham pun, tapi kita ada di antara kita nak masuk benda tu dalam-dalam, subhanallah, sampai kita lupa sebenarnya antara kita yakin Allah itu satu, kita yakin Allah itu sifatnya sempurna, kita yakin Allah itu tidak sama apapun sifatnya dengan yang lain. Saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayo kita hidupkan agama bukan sebagai sesuatu yang bagaikan bahan pameran di dalam museum. Kita tengok, wah, kita kagumi, kita bincang, ini barang ni kita korek kat mana, kita jumpa, ini buatan tahun bila, ini kerja tangan hasil budaya mana, kita kagum, kita bincang, padahal benda itu benda peninggalan yang lalu yang tak mendatangkan manfaat membawa kita ke hadapan. Tuan-tuan, dia indah untuk kita bincangkan, seronok bila kita kaji, alhamdulillah, insya-Allah ada manfaat kalau kita nak belajar lebih mendalam. Tetapi sebagai masyarakat, apakah itu yang hendak kita perbesarkan? Agama Allah ialah agama yang hidup dan menghidupkan kita. Agama Allah ialah sesuatu yang subur dan menyuburkan kita. Agama Allah itu ialah sesuatu yang membawa kemanisan dalam kehidupan kita antara kita. Kita hidupkan bahagian itu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah berikan pimpinannya kepada kita. Banyak yang perlu kita hadapi bersama, banyak cabaran yang perlu kita atasi bersama. Jadikanlah agama itu yang menyatu padukan kita. Bukan bermakna menyatu padukan kita semua sama, tak. Antara kita yang ikut mazhab itu, ikutlah itu yang dia belajar, tak apa. Yang ikut aliran ni, ikutlah, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita memaksakan pendapat atas pendapat yang lain. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah semuanya. Tuan-tuan, kenapa Allah gunakan perumpamaan tali? Kenapa? Kalaulah maksudnya ayat ini untuk kita bersatu padu dengan kesatuan yang kukuh yang tak boleh digoncang dengan apapun, tuan-tuan, kenapa tidak ya Allah gunakan perumpamaan apa ya? Kalau sesuatu lauk masakan tu bahan macam-macam dah campur dah sebati. Contoh ya, kalau kita kata mi rebus,
Itu bahan-bahannya apa tuan-tuan? Mi rebus tu kuahnya ada kacang tanah sikit, ada tauco sikit, ada udang kering sikit, ada orang letak keledek, ada orang letak apa ya, garam mesti ada, air mesti ada, minyak mesti ada letak gula sikit, ya kan? Katalah ada 10 bahan. Tetapi bila dah dicampurkan, dikisar, dimasak, dah jadi satu, kita kata kuah mi rebus. Bila dah jadi kuah mi rebus, boleh tak kita asing-asingkan balik? Dah tak boleh. Ini nak keluarkan balik garamnya, nak keluarkan balik tauconya, nak keluarkan balik udang, dah tak boleh. Dah jadi satu sebati dah. Ya kan? Kalaulah umat Islam disuruh bersatu padu, perumpamaan macam kuah mi rebus, kan bagus, tak boleh nak pisah-pisah lagi. Padahal tali tuan, kalau kita perhatikan, tali itu merupakan belitan-belitan daripada tali yang halus-halus, ya kan? Ataupun benang, small strings. Bila dililit together, dia makin tebal, makin tebal, makin tebal, ya kan? Tali itu dia mesti bersatu, ketat, rapat, kuat untuk dinamakan sebagai tali dan boleh berfungsi sebagai tali. Tapi kalau kita nak leraikan satu persatu, masih boleh. Dia tak macam kuah mi rebus, dah tak boleh nak pisah-pisahkan lagi. Kenapa Allah gunakan tali sebagai perumpamaan? Sebab bagi saya memahami, dalam kita nak bersatu padu, setiap daripada kita ialah individu yang tersendiri. Masing-masing ada hak untuk berpegang dengan apa dia yang yakini. Yang mazhab Hanafi lah. Yang mazhab Syafi'i lah. Yang nak pakai sifat 20, pakailah, asalkan mentauhidkan Allah. Yang nak pakai uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, asalkan mentauhidkan Allah. Yang nak kunut-kunutlah, tak nak kunutlah. Yang nak baca Yasin malam Jumaat, bacalah. Yang tak nak baca Yasin malam Jumaat pun tak jadi masalah. Masing-masing tetap sebagai individu yang punya kepribadiannya. Tetapi kita bersatu. Kita bersatu bagaikan tali. Bukan maksud kami di sini ialah mengajak kita bersatu semua, buang segala perbezaan, buang semua pandangan yang berlainan. Sebab Allah tak suruh kita jadi macam kuah mi rebus tadi. Tidak. Setiap kita menguatkan antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, saya bila dengar saya bersama Dr. Patris menyusun ayat perbincangan tadi, saya rasa begitu terbayang keindahan yang luar biasa. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau apa yang disebut tadi menjadi kenyataan. Boleh tuan-tuan kita bayangkan kalau apa yang disebut tadi kita berselisih. Kita ada yang nak ikut fahaman ni, ada nak ikut kecenderungan lain, tapi kita boleh berpegang tangan sama-sama untuk kita menghadapi cabaran kehidupan yang lebih besar. Tuan-tuan boleh bayang, saya terbayang satu keharmonian, keindahan yang begitu luar biasa. Tapi apakah ini suatu yang realiti yang sedang berlaku, tuan-tuan? Saya amat mengharapkan ini, kalaupun dia belum berlaku, tapi dalam niat murni semua kita, khususnya yang hadir pada malam ini, saya mengharapkan, khususnya yang hadir pada malam ini, dan kalau boleh saya orang di kampung Tampines ini, saya nak kita di kampung Tampines. Mana orang Tampines kat sini? Boleh angkat tangan. Orang Tampines tawaduk. Oh, belakang angkat tangan, depan tawaduk semua. Saya kalau boleh, saya nak tuan-tuan, kalau boleh kita di kampung Tampines yang kecil kerdil ini, kita realisasikan dulu di sini budaya ini, supaya kita boleh mengenepikan. Tadi kita dengar banyak daripada awal, tadi Dr. Zul sebut, mufakir Islam Syekh Muhammad Al-Ghazali sebut betapa sangat menyedihkan, sangat merugikan kalau kepakaran orang-orang Islam kita, ulama ahli agama, tapi duk bincang, duk pergi habis tenaga masa perkara yang tak membina sebenarnya, mencari banyak lagi titik-titik perselisihan dengan hujah, dengan akhirnya yang rugi siapa? Kita dengar cerita bagaimana ulama hebat dulu, Imam Ghazali, Imam Syafi'i minta maaf dengan Imam Malik. Kita dengar cerita Dr. Patris sebut Imam Al-Baqillani, bagaimana dengan Imam Ad-Daruqutni yang berbeza tapi semua dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, kelapangan dada. Gambaran-gambaran ini begitu indah, yang banyak ditekankan adab. Ya Allah, adab. Dr. Zul sebut tadi Muhammad Abdullah bin Mubarak
Dr. Zul ya, tokoh ulama hadis yang kadang-kadang kita tak, kadang-kadang nama ni macam dah lupa. Kita lebih kenal Imam Bukhari, Imam Muslim. Syekh Abdul Mubarak rahimahullah antara yang mula menyusun kitab hadis, beliau sebut benda ni. Sedikit adab tu lebih kami hargai sebenarnya daripada banyak ilmu. Maknanya tapi tidak berat. Tapi tuan-tuan baik, sebagai saya rasa ni yang penutup kepada Dr. Zul, dengan mengharapkan keindahan keharmonian ini boleh berlaku, kita menyedari tentu memang ada cabaran juga. Kalau kita secara jujur balik malam ni kita tanya, kenapa aku susah nak buat benda ni? Kenapa memang aku tetap nak merasa macam tadi Dr. Fatri sebut, 3 batu dah nak lari. Kenapa aku nak rasa begitu? Kenapa aku tetap nak merasakan tak seronok ni? Tak boleh nak boleh bersama ni. Cabaran yang paling besar agaknya Dr. Zul sebagai rumusan ni, supaya kita, kalau boleh saya katakan tadi, saya mengharap lepas ni insya-Allah dengan niat yang ikhlas, dengan jujur ni, kita boleh melangkah ke arah kebersamaan dan kesatuan dengan lebih bersungguh. Tapi mungkin cabaran yang mungkin agak yang lebih besar ni untuk kita bersama ni, kita nak tackle dia dan kita nak leraikan. Fadhal Ustaz Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Saya cuba ambil masa yang sikit lah sebelum saya jawab sikit yang tu. Lepas tu saya khulasahkan sikit apa yang saya tahu, insya-Allah. Pertama sekali, saya suka sebut bahawa orang Singapura ni orang yang hebat. Sebab ada singa depan kita tak ada. Tu hebatnya dia. Orang Singapura ni dia laju, dia kemas, dia jaga masa, dia pancua, dia semangat lebih. Dan orang Singapura ni Allah jadi dia ni, dia terikut satu budaya bersih. Sebab itu kalau kita tengok masjid-masjid di tandas tu ada sabung-sabung, tapi saya tak masuk lagi tandas sini. Dulu masuk. Ada tak gila ni? Ada lagi? Kita tak ada dah. Takut. Ada. Di wilayah Persekutuan kita baru letakkan tanda. Tandas-tandas tu 3 bintang, 4 bintang. Kalau banyak hak baik 4 bintang. Yang itu baru. Jadi maknanya tuan-tuan ni banyak advance ke depan dalam banyak segi dah. Dari segi pengurusannya, dari segi ininya. Tapi tuan-tuan, kita ni kena ada 2. High tech tu molek dah, cantik sangat. Tapi satu bab lagi namanya high touch, sentuhan jiwa. Yang ini kalau bergabung selesai masalah. Yang ini kalau kita boleh menyulami masyarakat, hebat. Yang inilah yang kita nak tengok kalau boleh bersama. Saya kena baca doa di pembukaan parlimen. Jadi saya tak tahu sangat, jarang masuk pula di depan. Saya tak tahu macam mana pembankan dengan kerajaan ni bergaduh, berdebat apa semangat ni. Sudah baca doa, kita pergi makan di lobi parlimen, tempat minum ada ni. Saya tengok mereka bertepuk bergurau sama-sama depan tu, poha pergi yang. Saya kata ya Allah, mananya dan boleh bercakap sungguh. Duduk semeja hak ni, kita pun jadi serba salah nak cakap atas hak ni ke, sebab kita neutral. Jadi tengok hak ni, tengok tuan-tuan. Jadi rupa-rupanya dalam hidup kita ni, bila kita ada dah hebat, alhamdulillah, kita tambahkan lagi kehebatan dari segi high touch. Tak rugi seorang tu rendah diri, tak ada cacat celanya pun. Ada baru ni saya ke Kedah. Jadi saya cakap dengan sahabat
dengan bekas mantan ketua pengarah JAKIM. Saya kata, saya ni nak pergi ziarah sangat seorang ulama tua yang pernah menjadi pengerusi Majlis Fatwa Kebangsaan dan juga orang tua, umur 90 tahun lebih lah. Dia kata kalau umur dia dalam Islam mungkin 100 dah. Jadi saya pergi ziarah dia. Bila saya nak pergi, dia tunggu, sungguh dia dengan uzurnya tunggu. Sampai tu saya pun jabat salam dengan dia. Saya pun cakap dengan dia, cakap. Saya pun nak balik. Saya kata, terima kasih banyaklah Datuk, saya nak balik. Dia kata okey, bagus. Saya pun kucuklah tangan dia sebagai orang tua. Tua benar. Terkejut saya, dia ambil tangan saya, dia kucuk tangan saya. Saya kata, ya Allah, kata, tengok, apakah perbuatan orang tu menjatuhkan maruah dia atau martabat dia, atau kita tengok jauh lebih hebat lagi, tawadhu', tuan-tuan. Man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Tengok, kita ni kadang-kadang kita tahu satu benda, tapi kita tak tahu banyak benda. Asy-Sya'bi kata, al-ilmu salasatu ashbar, faman nala bisyibril awal syamikha anfuhu, wa man nala bisyibris sani istasghara nafsahu, wa lam yanal ahadun bisyibris salis. Ilmu ni dia macam 3 jekar. 3 jekar. Siapa yang dapat jekar pertama, tinggi hidung dia, oh, rasa dia seorang, dia tahu gini. Tengok, macam orang belajar silat, baru 3 tapak, orang cuik sikit je, nampak lalu dah. Sebab dia baru 3 tapak, 4 tapak. Dan siapa yang dapat jekar kedua, dia akan rendah diri dia, istasghara nafsah. Tunggu silat, orang sepak dia sampai ke mati pun dia tak lawan. La ilaha illallah. Orang tahu, orang syak pula, awak ni ada ilmu ke tak? Tengok. Dan tak ada seorang pun yang dapat jengkar ketiga. Tak kala kita dapat satu maklumat, boleh jadi banyak lagi maklumat kita tak tahu. Sebab itu, bila kita kata kat seorang tu, awak tak tahu, awak jahil, saya je tahu, sebenarnya ini mukaddimah kepada kejahilan kita. Kadang-kadang kita tak sedar. Sebab itulah apa yang dinyatakan cabarannya ialah kita hendaklah cuba hadir dalam majlis ilmu. Hadir majlis ilmu. Sedapat mungkin budayakan hadir dalam majlis ilmu. Ditanya Abu Ayyub As-Sakhtiyani, guru pada Imam Malik, Abu Tamimah, wahai tu guru, kalau kamu mati, apa amalan yang kamu nak lakukan ketika itu? Jawab Ayyub As-Sakhtiyani, salah seorang perawi yang Imam Bukhari pun sebut nama dia dalam sanadnya, salah seorangnya. Dia kata, saya nak kalau saya mati ketika itu saya sedang belajar ilmu. Mulia tuan-tuan. Bila kita belajar, maka kita dapat. Kita pertama dapat ilmu. Kedua, kita dapat barakatul ilmu. Ketiga, kita dengan sebab hati dengan ilmu tu, duk tengok kawan kita, duk tengok guru tu, maka hilang dah rasa-rasaan yang tak baik. Dan pada masa itu, bertambahnya ilmu kita lain lagi tuan-tuan. Makin kita bertambah ilmu, makin kita mengaji, makin kita belajar, insya-Allah, maka sejumlah kefahaman kita dapat, maka kita akan hormat kawan kita, kita akan kasih saudara kita, dan masuk juga elemen ilmu tasawuf, kerana dia mendidik jiwa kita, jiwa dan hati kita yang gersang. Bila tak disirami dengan kesufian, dia mudah sangat nak menunjukkan keegoan ilmu. Sedangkan ini adalah parasit, virus yang bahaya.
Dan kalau ini berlaku, dia datanglah. Macam mana Imam Al-Ghazali meriwayatkan, man ta'allama al-ilma liyumariyal ulama aw liyujariyas sufaha aw liyaltafita wujuhan nas ilaih lam yajid raihatal jannah aw kama qala. Siapa belajar ilmu kerana nak cabar ulama atau kerana nak pelekeh orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, atau untuk nak tarik muka-muka manusia ke arahnya supaya orang kata dia ni hebat, dia ni bijak dan sebagainya, orang ni bukan tak dapat masuk syurga, baru syurga pun tak dapat. Rugi tuan-tuan. Sebab itulah saya sengaja mukadimahkan dalam fiksingan ini, saya sebut kelebihan orang-orang Singapura. Jadi kita gunakan kelebihan yang ada pada kita untuk kita tekuni ilmu, belajar ilmu, dan kita berada dalam satu saf dan kita meraihkan semuanya. Tok Guru ni hebat, Tok Guru tu hebat, Tok Guru ni hebat. Buangkan ekstrim, buangkan ketaksuban, tapi kita kasih pada mereka semata-mata kerana Allah. Kita kata uhibbuka fillah, maka kawan ni jawab ahabbakallah allazi ahbabtani fi. Mudah-mudahan kita termasuk dalam sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Salah satunya rajulani tahabba fillah. Ada 7 kelompok manusia yang mendapat lindungan arasy Allah pada hari tak ada lindungan arasy kecuali lindungan arasy Allah. Salah satunya 2 lelaki yang berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan tazkirah ringkas ini memberi manfaat kepada kita semua. Dan saya mohon maaf banyak-banyak, terutamanya kepada tuan rumah yang saya amat hormati, Mufti Sahibus Samahah Dr. Muhammad Fatris, dan juga sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Jamaluddin. Rakan-rakan muslimin muslimat, bahasa yang saya guna kasar, tak sesuai dan tak menepati untuk orang-orang sini. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pesanan-pesanan yang amat-amat berharga yang saya kira sangat menyentuh jiwa-jiwa yang bersih yang ada di hadapan saya dan kita yang ada pada malam ini, mudah-mudahan dapat kita sematkan untuk kita melangkah ke hadapan nanti insya-Allah. Dan saya kira pada malam ini saya mengharapkan menjadi satu titik permulaan, kalau boleh, untuk semua kita meletak azam yang sungguh-sungguh supaya kita menjadi seorang yang benar-benar berilmu, cinta ilmu. Beberapa kali Datuk Dr. Zulkifli sebut tadi, cintai ilmu, hadirlah majlis ilmu, belajarlah adab-adab ilmu, sayangi orang-orang yang pernah berilmu, contohi mereka. Ini pesanan yang saya rasa sangat-sangat penting dan kita harus amalkan. Dan amat menyentuh sekali apabila kita menyedari, apabila kita tambah lagi ilmu, bila kita tambah lagi ilmu, rupanya kita semakin sedar bahawa kita tidak mengetahui lebih banyak perkara. Sedangkan yang mungkin banyak kita mendengar, melihat, ada orang yang dibaca, ditahu, dan dia terus mungkin menampakkan seolah dia tahu lebih pada orang lain. Di situlah yang membezakan orang yang memahami ilmu dengan disiplin dan adab yang betul. Dan ini yang kita harapkan dapat kita ubah cara fikiran, cara budaya, pemahaman. Dan saya sangat-sangat setuju dengan apa yang disebut tadi, bahawa kita di bumi Temasek yang bertuah ini memang ada banyak kelebihan dari segi canggihnya teknologi dan sebagainya. Tapi kelemahan kita, kelemahan yang harus kita ubah. Dan kelemahan ini kalau kita ubah, bila ditambah dengan kelebihan yang sedia ada, Masya Allah, Allah SWT tentu akan beri rahmat yang lebih banyak kepada semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu sahaja saya kira yang kita mampu kongsikan pada malam ini. Walaupun saya nampak kesungguhan tuan-tuan yang ada di hadapan ni,
Kalau kita nak buat lagi 3 pusingan pun mungkin ramai yang masih lagi nak duduk di sini ni, tak bangun. Tapi saya takut kami pula yang nak bangun lagi. Jadi kita rasa berpada setakat ini. Tuntut ilmu ni pun berpada-pada Ustaz, no? Datuk Zul tak boleh panjang-panjang sangat. Ustaz Zul pun tadi pesan kat saya. Jadi kita rasa ni pun dah agak lewat, dan insya-Allah mudah-mudahan akan banyak kita dapat faedah dan kita dapat keberkatan daripada majlis yang kita hadir. Dan untuk itu yang terakhir sebagai penutup, saya mohon izin daripada Sahibus Samahah Dr. Fatris untuk kita mengaminkan dan kita mengharapkan doa Sahibul Fadilah Sahibus Sumu Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri yang juga sedang bermusafir, yang juga mentelaah bersama-sama saya tadi, naik kapal terbang sama-sama daripada Kuala Lumpur, sempat lagi baca kitab, duduk dalam bilik menunggu, dalam kapal terbang pun buka lagi baca kitab. Masya Allah, tidak memuji selain Allah. Kita minta beliau doakan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya alimal khafiyat wa ya mujibad da'wat. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an taqdiya hajatana ya Allah. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'at وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم فقهنا في الدين، علمنا التأويل. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآسنا ولا تؤسر علينا، وأرضنا وارض عنا يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Baik, insyaAllah tuan-tuan, kita tutup majlis pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Subhanallah bihamdi, Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qul qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.